Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Dengar. Buka mulut sikit. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan sembahyang Isya dan sembahyang Tarawih raya bersama-sama. Dan alhamdulillah pada malam ini ataupun 1-2 malam ni lah kita dah masuk malam yang ke-13, betul tak? Artinya kita dah berada di tengah-tengah Ramadan yang disebut sebagai Al-Ashru Al-Awsat, ataupun Al-Ashru Thani min Ramadan, the second 10 days of Ramadan. The first 10 days dah kita melaluinya, alhamdulillah. Al-Ashru Al-Awwal. Sekarang kita masih lagi dipanjangkanlah umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita boleh masuk kepada Al-Ashru Thani, the second 10 days. Mungkin ada sebahagian sahabat kita yang telah tak sempat atau seumpamanya pasal kadang-kadang kita rasa macam bulan puasa ni tak ada orang meninggal kot, mungkin lah saya hari tu tuan-tuan, saya ni cerita sebelum PKP lagi, adalah sahabat meninggal. So after kuliah maghrib pada waktu itu, saya terus ke Sungai Buloh lah saya sembang dengan seorang tukang urus jenazah. Saya tengoklah haji apa, saya dah lupa lah cerita 3-4 tahun lepas. Masa tu bulan Syawal, baru habis Ramadan. Saya tanyalah dia, saya tanya, ramai tak orang mati hospital ni? Maksudnya dia urus lah kawan saya tu meninggal maghrib lagi, tapi nak urus lama, pukul 12 baru settle, baru boleh sembahyang jenazah. Ingat tak ada orang, tapi alhamdulillah lah, penuh dewan masa tu. Saya ingat adalah 50 orang lebih. Dia tak tentu. Mula-mula tak ada orang, saya sampai tu baru 3-4 orang. Lepas tu sampai saya ingat dewan, bukan dewan lah, dia hall lah kan, kat bawah tu pernah ambil mayat dekat bawah tu, dekat bilik mayat tu kan. Luas jugalah jadi saya pun sembahyang jenazah lah dan saya sempat berbual lah dengan tukang jenazah situ, tukang urus mayat tu lah yang mandi. Saya tanya dia, ramai tak orang yang mati yang Haji uruskan? Dia kata ramai tapi dia kata bulan puasa lagi ramai. Baru-baru ni dia kata puasa ni dia rasa 700 orang yang dia mandikan. Jadi saya kata ramai juga orang mati bulan puasa rupanya kan. Kita ingatkan tak ramai lah orang Sungai Buloh ni yang meninggal, rupanya ramai tu kalau sampai 700 orang. Jadi ala kulli hal, kita masih lagi lah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh masuklah kedua ataupun bulan kedua Ramadan ini tu mukadimah itu. Okey, boleh minit kita ada seorang sahabat Nabi SAW yang amat masyhur lah Saya ingat last kuliah hari tu saya pun pernah sebut namanya. Itulah Sayyiduna Muaz bin Jabal. Amat penting kepada kita untuk kita sentiasa berkongsi tentang syakhsiyatus sahabah. Orang yang
paling dekatlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ada kategorinya, ada sahabat yang kecil, siwarus sahabat, ada sahabat yang besar. Tapi sekali-sekala kita berkongsi tentang golongan-golongan terbaik ini amat bagus sekali, ya. Kerana kita tidak boleh lari daripada dengar ataupun bercerita tentang salafus soleh. Bila sebut salafus soleh, ialah golongan yang terawal, ya. Of course lah, golongan yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dekat belaka kan. Tapi hak paling dekat ni hak mana sentiasa duduk dengan Rasulullah. Kita dulu hak tu lah. Tapi tak apa, as long as dia golongan yang terbaik lah. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang ni kita sebut salafus salih. Orang tak panggil kita salafi pun tak apalah. Itu tak penting. Gelaran ni tak penting. Yang penting kita belajar dan kita tahu, kan? Sebab Nabi SAW telah beri jaminan khairul quruni, yang paling sahih adalah khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Sebaik-baik manusia ialah kurunku, yakni orang yang berada pada zamanku. Sahabatlah, ya. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah sebut, saya tak pasti dalam Muwatta ke, saya tak ingat, ya. Dia kata malam yakun yauma idzin dinan falam yakunil yauma dinan. Apa-apa yang dulu bukan agama ataupun tidak ada, maka hari ini dia tidak dianggap sebagai agama. Betapa beliau mengajak kita kepada beragama sebagai mereka yang terdahulu beragama, ya. Seumpama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, antara orang yang banyak bertegas di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya. Walaupun dia after Rasulullah wafat, dia tidak ada di Madinah, dia di luar, ya. Dia di Kufah, ya. Belah-belah Iraq sana. Itu Ibnu Mas'ud, ya. Dia pun sama, banyak menegur pada zaman dia kerana dah banyak perkara yang pelik-pelik yang berlaku. Dan dia sering berkata alaikum bil atiq, alaikum bil atiq. Atiq ni makna benda yang hak dulu lah, hak dulu. Kira hak zaman Nabi tu hak dulu, hak lepas Nabi tu hak lama. Jadi dia kata alaikum bil atiq, adalah kamu mengikut apa yang terdahulu. Atiq ni makna the previous one, mana hak sebelum tadi, ya. Baik, balik pada yang tadi. Jadi Nabi kata khairun nasu qarni. Apa-apa mesti lihat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara mereka beragama, macam itulah cara kita beragama. Lepas tu selepas itulah summa lazina yalunahu, summa lazina yalunahu. Orang selepas itu merujuk pada tabi'in dan juga tabi'in, ya. Baik. Salah seorang di kalangan salaf, sahabat lah, ya, ialah Muaz bin Jabal, ya. Dan dulu saya ingat saya pernah sebut nama dia kot. Mungkinlah, ya. Nabi nak hantar dia pergi ke Yaman, ya. Sedihlah dia, ya. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Jadi dia sedihlah, ya, sebab nak pergi jauh daripada Rasulullah. Belum ni duduk dengan Nabi all the time, ya. Lepas tu dia kibarus sahabah, dia big and great companion, sebab dia sentiasa melazimi Rasulullah. Jadi Nabi nak hantar dia pergi ke Yaman. Dia sedihlah, ya. Dan bila dia sedih, Nabi pun sebut kepadanya. Nabi kata inna aulan nasibi almuttaqun min aina makanu wa haisu makanu, ya. Nabi kata orang yang paling dekat denganku ialah orang yang bertakwa, dari mana mereka datang dan di mana mereka berada, ya. Itu asasnya. Jadi Nabi kata mau pergi sana jauh pun, ini saya hurailah, Nabi tak kata begitu. Hadis tu je, kan. Ialah Yaman agak jauh daripada Madinah, ya. Thousands of miles, 1000 kilometer jugalah, kan, jauh, kan. Jadi dia sedih, Nabi kata begitu. Nabi kata walaupun kau jauh, tak apa, masih dekat dengan aku. Kerana orang yang dekat dengan aku ialah orang yang bertakwa. Dari mana mereka datang? Ramai orang yang datang jumpa Nabi SAW. Hatta yang dulu musuh Nabi pun, at the end dia baik dengan Nabi, ya.
Kalau individu macam Safwan bin Umayyah, of course lah Umar Al-Khattab dulu kan, mula-mula tak masuk Islam, memang dia nak belasah Nabi pun. Kita baca dalam riwayat Sa'ad, dalam tabaqat beliau, antara orang yang nak pergi bunuh Rasulullah ialah Umar Al-Khattab. Kisah tu sahih, tapi hadis tu, bab tu banyak yang dhaif, termasuk hadis ni pun dhaif juga sebenarnya. Tapi banyaklah ulama menukilkan hadis berkenaan nak cerita tentang Umar before dia jadi Muslim, ya. Dia pun nak pergi bunuh Nabi kan. Lepas tu dia tengok adik dia baca Quran apa semua. Dia bukan tengok adik dia, di pertengahan jalan dia ditegur oleh salah seorang Quraisy. Dia kata kau nak pergi bunuh Muhammad, adik kau pun masuk Islam, ikut Muhammad, dia kata, dengan suami dia. Dia pergi nak belasah adik dia sebenarnya. Ada cerita panjang kan. Safwan bin Umayyah pun sama. Awal-awal dia orang yang paling dia benci Rasulullah lah. Dah raya ke? Saya belum raya lagi. Yang mercun lah. Saya nak mari suruh ni teman tengah jalan pun dia pun main mercun. Berkepul asap atas jalan. Terus saya pakai mask. Tengok-tengok ingatkan budak, orang tua rupanya. Ganas juga orang pajarah ni ya. Lupa tadi mana tadi Mana saya hadis saya? Oh nak kat mana tadi? Kat mana tadi? Apa? Selama anak Nabi kan. Safwan bin Umayyah tadi. Umar tu dah tinggal dah kes tu. Dia cerita panjang. Safwan bin Umayyah pun sama. Kana Nabi min abghadin nasi ilayya falam yazal yu'tini hatta sara ahabban nasi ilayya. Rasul Muslim dia kata dulu aku paling aku benci Muhammad lah. Tapi Muhammad sentiasa beri kepada aku, sehingga dia jadi orang yang paling aku sayang. Safwan bin Umayyah. Nabi selalu bagi harta kat dia. Ada orang kata Nabi bagi harta rampasan perang, ada orang kata Nabi bagi sedekah yang biasa, ada orang kata Nabi bagi zakat. Allah Ta'ala alam. Boleh bagi zakat pada non-Muslim, banyaklah hujah-hujahnya. Salah satunya itulah Safwan bin Umayyah, Nabi beri harta kepadanya, ya. Sebab itu sebagai ulama tidak melarang memberi zakat kepada non-Muslim dalam kelompok mu'allafatul qulub, untuk taklif, untuk lembutkan hati mereka. Di samping adalah dalil-dalil mereka yang lain. Kalau tak silap saya, Perlis satu-satunya negeri yang bagi zakat pada non-Muslim. Adalah hujah-hujah dia tu, ya. Bukan nak cerita bab Perlis tu, ya. Saya bukan orang Perlis. Tapi nak cerita bab tu, ya. Itu Safwan bin Umayyah. Itu individu lah. Ada grup yang datang daripada Taif, yang datang daripada Yaman, mari jumpa Nabi. Jauh-jauh belaka tu. Tapi tak kisah. Nabi kata siapa yang dekat dengan aku ialah orang yang bertakwa. Daripada mana mereka datang, tak kisah kan? Tak kira walaupun dia bukan kaum kerabat aku, tak ada hubungan darah dengan aku pun tak ada masalah sama sekali. As long as dia bertakwa. Wa aina makanu, di mana saja mereka berada. Hak tadi mari, hak ni hak pergi. Tak kisahlah mu nak pergi ke mana pun, jauh mana pun. Tapi as long as kau ikut apa yang aku ajar, maka kau lah orang paling dekat denganku. Nabi banyak bagi pesanan pada beliau. Dalam bab zikir ada Nabi zikir kepada dia nak pergi kan, dia tanya ya Rasul, dia minta ya Rasulullah, ausini wahai Nabi, pesanlah kepadaku. Nabi kata zawarakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kau takwa. Zidni, tambah lagi dia kata. Apa lagi Nabi tambah, saya lupa. Jadi yang Nabi pesan kat dia tu jadi zikir ketika musafir. Nabi kata zawarakallahu taqwa, disuruh tambah lagi. Apa lagi Nabi tambah, lupa. Jarang baca kan. Dia ada beberapa zikir musafir tu kan. Salah satu ni ialah Ibnu Mas'ud tu lah, ya. Tapi yang masyhur tu zikir Ibnu Umar, ya. Zawarakallahu taqwa wa ghafara laka zambaka wa macam mana satu lagi tu? Tak kisahlah. Cerita dia, Muaz ni dia seorang sahabat yang bagus, Satu hari ditanya Rasulullah SAW, baru nak masuk bottom line. Tadi mukadimah aja. Habis kejap je, jangan risau ya. Saya berhenti 10.30 saya berhenti lah.
Dia tanya Rasulullah SAW satu soalan yang penting. He asked the Prophet a very important question. Tanya soalan yang penting sekali. Sehingga soalan beliau kepada Rasulullah dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis 40 beliau. Hadis yang ke-29. Antara hadis yang saya paling minat lah adalah 40 Nawawi tu. Minat belaka. Tapi saya paling suka lah ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa yang lain. Dan ada juga sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, itulah Abu Zar, dan mungkin ada sahabat yang lain, Allah Taala alam. Tapi Tirmizi kata hadis ini hadisun hasan, hadis yang hasan. Dia tanya Nabi satu soalan. Walaupun Nabi jawab panjang, tapi saya jawab part sajalah, satu bahagian. Dia tanya pendek je. Nabi biasalah, kadang-kadang orang tanya pendek, Nabi jawab panjang. Kita dah biasa berkongsi dalam masalah fiqh. Nabi tanya kadang pendek saja. Orang tanya tapi Nabi kadang jawab panjang. Jadi dapat khulasah fiqh yang banyak di situ. Macam kita belajar nampak air kan. Orang tanya air ni, Nabi tanya, sahabat tanya, air laut ni boleh buat wudu ke tak je? Tapi Nabi jawab panjang. Bukan panjang lah, mana Nabi jawab lebih. Ya Rasulullah, ana tawadda bima'il bahri, faqala Nabi huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata air laut ni bukan hanya airnya suci, yang ni boleh berwudu, tapi bangkai yang ada di dalamnya adalah halal. Jadi hadis ni bukan hanya dibahaskan dalam bab air laut lah ya, tapi juga ujung tu fiqhul at'imah, the science of food, juga dibincangkan hadis ni. Kerana Nabi jawab lebih. Nabi jawab air ni bukan hanya boleh buat bersuci, tapi juga bangkai di dalamnya adalah halal. Jadi dalam fiqh pemakanan bincang lagi hadis ni, kerana Nabi bagi jawapan yang lebih. Dan itu biasalah dalam metod kenabian. Kadang-kadang Nabi jawab tu dia jawab ekstra. Jadi tak salah lah kalau orang tanya kita pendek, kita jawab panjang, tak apa. Yang dia ada isi lah ya. Tidak celoteh ikut say ya. Jadi antara dia tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kenapa hadis ini dianggap sebagai, bukan dianggap ya, kenapa hadis ini adalah hadis yang penting? Kerana Muaz ditanya Nabi satu soalan yang sangat penting sekali. Saya rasa tidak ada soalan lebih penting daripada soalan lain penting juga, tapi hak ni yang paling penting. Di mana kata beliau, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku satu amalan. Jika aku mengamalkannya, aku akan masuk syurga. Ya. Sebab tu kita kata soalan yang paling penting. Kerana apa yang lebih penting daripada masuk syurga? Ada satu golongan dalam tasawuf je, dia syurga-syurga ni dia tak apa nak suka sangat. Ya. Kalau cakap bab syurga ni, nanti kita beramal kerana syurga pula. Lepas tu buat amalan nak balasan. Macam-macam. Tak benar sama sekali ya. Syurga mesti disebut all the times. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Taala suruh Nabi cerita pasal syurga. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab itu kita kata some ideas dalam Sufism is not correct at all. Tak betul sama sekali ya. Tapi tak semualah, ada yang okey ya. Jadi dia kata, ada tak amalan yang aku buat boleh masuk syurga? Siapa tak nak masuk syurga? Kita kena doa syurga every day sekurang-kurang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Satu hari 3 kali mesti minta syurga minimal. Wahai Tuhan, berilah aku syurga. Tak pandai Arab tak apa, tak ada syarat. Arab ni syarat dia semayang je. Lain pada semayang kita boleh baca dalam bahasa Melayu ya. Walaupun doa-doa yang khusus, nak masuk tandas, nak masuk masjid, kita tak erti Arab langsung, kita boleh baca kod Melayu, tak ada salah. Afdalnya Arab lah walaupun ada khilaf lagi dalam isu ni. Tapi dalam semayang of course lah tak boleh ya. Luar semayang okey, tapi sebaik-baiknya bahasa Arab ya. Baik, mana tadi?
Dia kata, ajak aku amalan, bila aku buat aku masuk syurga, ya. Saya ada tinggal tadi tu. Sebelum tu saya cakap apa tadi? Saya ada poin nak cakap tu. Apa Syekh? Tak ingat. Ustaz ni asyik tak ingat je. Aduh. Penat kot. Ada poin penting saya nak cakap tadi tu. Tak apalah. Nanti sekejap lagi dia ingat tu. Jadi bila dia tanya, wahai Rasulullah, bagitahu aku amalan yang bila aku buat aku boleh masuk syurga, ya? Nabi pun jawablah kepadanya. Nabi kata, ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Kamu sembah Allah, jangan kamu syirik kepadanya walau sedikit pun, ya? Tu point dia. Point nombor 1. Kamu sembah Allah, kamu tidak mensyirikkan kepadanya walau sedikit pun. Ya. Apa maksud sembah Allah? Mana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seumpama yang disyariatkan. Seumpama disyariatkan maksudnya seumpama yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam Quran ataupun menerusi sunnah baginda yang telah baginda contohkan kepada kita. Karena Nabi SAW memang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ajar kepada manusia apa-apa yang diwahyukan kepada baginda. Tak tinggal walau sikit pun. Kalau benda tu melibatkan praktikal, Nabi mesti tunjuk cara, confirm. Tak adalah Nabi ajar teori saja. Bila Allah Taala suruh semayang, Nabi pun suruh semayang, tiba-tiba Nabi semayang seorang-seorang dalam bilik. Kan? Ajar je, tapi tak tunjuk cara macam mana nak semayang. Mustahil. Wa anzalna ilaika zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Diturunkan kepada kamu Quran, wahyu, untuk kamu ajar manusia apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ajar ni bukan teori saja, tapi praktikal sekali. Allah Ta'ala suruh Nabi berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, kamu kena berzikir. Tiba-tiba Nabi suruh berzikir, tapi Nabi tak ajar pun berzikir macam mana. Mustahil lah. Nabi telah mengajar segala-galanya, all things, everything. Dah ajar belaka dah. Tak tinggal walau sikit pun. Sebab itu orang Yahudi dia pernah tanya Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyyukum kulla syai'. Yahudi ni dalam Sahih Muslim, dulu saya pernah baca hadis ni masa qada hajat tu. Orang Yahudi tanya Salman Al-Farisi, adakah Nabi kamu telah mengajarkan segala-galanya pada kamu? Have your prophet taught you everything? Adakah Nabi mu telah mengajar semuanya? Semuanya? Dia kata ajal. Ajal ni na'am lah. Yes, of course. Macam tu lah lebih kuat. Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khara'a. Dia kata Nabi telah mengajarkan kami segala-galanya, sehingga al-khara'a, cara nak qada hajat pun dia ajar juga. Lah, nak perok pun dia ajar juga tu macam mana. Apa? Kalau benda sesimpel itu pun Nabi ajar, benda lain lebih-lebih lagi lah. Tak mungkin ada satu amalan yang tidak ada dalil. Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Ataupun ada dalilnya tapi tidak sahih. Tak mungkin. Kalau amalan tu dilakukan oleh Nabi, mesti diriwayatkan secara sahih. Confirm. Ya. Tapi boleh juga ada zikir tak ada dalil, melalui istinbat. Mustahil. Zikir Nabi hari-hari berzikir. Dalam Quran ada berapa ayat tentang zikir? Ratusan kot. Kalau tak ratusan tu puluhan. Kalau doa dalam Quran disebut oleh Allah Ta'ala hampir 100 kali, 88 kali tak silap saya. Zikir lebih kurang. Mustahil. Cannot be. Istinbat. Daripada mana zikir ni? Istinbat. Mana boleh istinbat?
Baik. Jadi Nabi kata ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Kamu sembah Allah, jangan kamu syirikkan. Mesti sembah Allah ikut apa disyariatkan. Apa disyariatkan ialah apa yang telah ditunjuk cara dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut dicontohkan, qauli, theoretical, dan juga fi'li, practical. Ya. Dua-dua. Sebab itu sebagai ulama, bila dia mentakrifkan takwa, dia kata at-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ala muqtada syar'i. Takwa ni ialah buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang, ala muqtada syar'i, mengikut apa yang dituntut oleh syarak. Bukan buat apa yang disuruh, tinggal apa dilarang, ikut cara kita tak, tapi kena ikut cara syarak. Syarak ni mana sunnah Rasulullah lah, ya. Jadi penting ta'budullah, kamu sembah Allah, dan kamu jangan syirik kepadanya, ya. Syirik of course lah, ya, kita tidak boleh terlibat sama sekali, ya. Ustaz Amrah banyak ajar pasal tauhid dan syirik, kan. Kemudian disebut lagi lah, wa tuqimus salat wa tasumu ramadan wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kamu semayang 5 waktu, kamu puasa di bulan Ramadan, dan kamu zakat dulu, lepas tu baru puasa, baru haji jika kamu sampai kepadanya. Jadi Nabi hanya sebut hak ni saja. Nabi sebut sembah Allah, jangan syirik, sembahyang 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ya. Sama hadis ni tuan-tuan dengan hadis Ibnu Umar, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Samalah dengan hadis rukun Islam tu. Dan sama juga dengan hadis-hadis yang lain, seumpama hadis Talha bin Ubaidillah, ada orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa amalan dalam Islam ni? Nabi pun kata sembahyang 5 waktu. Nabi sebut mengaku Allah sebagai Tuhan, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Lepas tu orang tu kata, la azidu ala hadza wa la anqus. Aku nak buat hak wajib ni saja. Ya. Bila Nabi kata sembahyang 5 waktu, dia kata hal alayya ghairuha, ada hak lain, ada hak wajib. Nabi kata la, tak ada, illa anta tawwa, melainkan jika kamu nak buat sukarela. Bila Nabi sebut puasa di bulan Ramadan, dia kata ada lagi tak hal lain, hal alayya ghairuha, dia kata la illa anta tawwa, tak ada, melainkan jika kamu sukarela. Tatawwa ni makna sukarela, nak buat, tak nak buat sudah. Bila Nabi sebut hak wajib, hak sunat ni, Nabi kata nak buat, tak buat sudah. Sukarela, illa anta tawwa. Dia kata la azidu ala hadza. Dia sumpah tu, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Aku tak akan tambah, aku tak akan kurang. Hak ni saja yang aku akan buat. Nabi kata masarrahu ayanzur ila rajulin min ahli jannah fala yanzur ila hadzal rajul. Siapa-siapa yang nak tengok ahli syurga, kamu tengok orang. Ya. Maksud sebenarnya, kalau kita buat hak basic pun, kita dah layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Base kepada hadis-hadis berkenaan. Termasuk soalan yang ditanya oleh Muaz, macam mana nak masuk syurga? Nabi cuma bagi tahu hak asas-asas saja. Sembahyang 5, of course lah, tak syirik pada Allah, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji. Ya. Jadi hak ni hak very fundamental. Ya. Sehingga kalau seorang Islam tu dia buat hak ni saja, sudah memadai untuk dia masuk syurga sebenarnya. Ya. Berdasar kepada hadis berkenaan. Ya. Tapi hadis ni tidak sama sekali menafikan kepentingan ibadah-ibadah yang tidak wajib. On top lah, top up, ya. Cuma kadang-kadang orang keliru antara ibadah sunnah dengan sunnah ibadat. Sehingga kadang-kadang dia nak mengangkat ibadah sunnah sampai nak jadi wajib. Tak boleh juga. Kerana Nabi idza ahabba amalan. Macam mana Aisyah kata dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bila dia suka satu amalan, kadang-kadang dia tinggal kerana takut dijadikan rutin oleh orang lain. Kerana hadis tu lupa. Dulu saya sebut i'tikaf. Memang Nabi buat every year, tapi kadang Nabi tinggal juga. Adalah waktunya. Macam Nabi buat satu benda, tapi kadang-kadang Nabi buat lain. Nabi SAW kencing, kita belajar dalam qada hajat, duduk all the times. Tapi sekali-sekala Nabi kencing berdiri. Tak ada uzur. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, li bayanil jawaz, kerana Nabi nak tunjuk benda tu harus. Ya. Ada hak bagus, tapi sekali-sekala Nabi tunjuk. Macam tu.
Ada benda yang memang dituntut lah. Macam kita kata korban kan. Memang digalakkan, tapi sekali-sekala ditinggalkan. Hatta Umar dan Abu Bakar sekali-sekala ditinggalkan, walaupun dia masih bersedekah kepada khadam-khadamnya. Dan bila ditanya, umpama diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, pasal apa kau tak buat? Orang lain semua korban, pasal apa kau tak korban? Dia kata, aku tak mau dianggap sebagai wajib. Macam itulah lebih kurang. Jadi itu pentinglah ya, metod dia. Nak cerita tadi lagi, balik pada yang tadi. Jadi walau bagaimanapun, sebab itu kalau kita lihat Qardawi dalam bukunya Fiqhul Ibadah, The Science of Ibadah, dia menstruktur balik ibadah-ibadah yang kita lakukan, supaya ia tersusun sebagaimana disusun oleh syarak, hierarki itulah ya. Macam Imam Ghazali disebutlah dalam Minhajul Abidin, katanya ibadah ni dia susun balik. Pertama hak wajib, melakukan fi'lul wajibat, tu hak nombor 1 ya. Ramadan hak utama bukan tarawih, puasa hak utama. Sebab tu menjaga puasa lebih afdal, bukan lebih afdal, memang dituntutlah, wajib berbanding menjaga tarawih, puasa tu. Ya, mana dia tak buat benda-benda yang haram, of course lah dia tak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Ya, tu lebih afdal. Dia panggil fi'lul wajibat. Kita punya hierarki ibadah ni nombor 1 sekali fi'lul wajibat. Hak ni yang Nabi sebut ni dalam hadis yang saya baca tadi, Muaz tu. Hak wajib ni, hak kita kena preserve. Ya. Kalau sembahyang 5 waktu. Ya, hak tu lah hak very fundamental. Yang kedua tarkul manhiyat, tinggal yang haram. Ya. Yang ketiga baru fi'lul mandubat, melakukan yang digalakkan, yang sunnah. Nombor 3 tu. Sebab tu dia ada beza sunnah ibadah dengan ibadah sunnah. Sunnah ibadah ni kalau kita tak buat, memang dia menjejaskan ibadah kita. Semayang ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita tinggal sebahagian sunnah itu, atau kita tak buat semua, semayang kita sah tapi tak sempurna. Macam wudu lah kata Nawawi, ada sunnah-sunnahnya, kita tinggalkan sunnah-sunnah itu, kita buat hak very fundamental, sah tapi tak dapat al-kamal, tak dapat kesempurnaan. Itu sunnah ibadah, amat-amat digalakkan kita melakukannya. Satu lagi ibadah sunnah. Ibadah sunnah ni dia tak ada kena-mengena. Ada orang kata tak buat ibadah sunnah, nanti yang fardu tak berkat. Ada macam tu ya. Tak ada kena-mengena. Kalau tak puasa Ramadan, kalau tak puasa sunnah walau 1 hari dalam setahun, tak berkat puasa Ramadan kita. Saya tak tahu lah. Mungkin dia keliru antara sunnah ibadah dengan ibadah sunnah. Kalau sunnah ibadah, yes. Tapi bukanlah tak berkat, semua dia kesempurnaan tu tidak ada. Tapi kalau ibadah sunnah, dia tak ada kena-mengena ya. Kemudian yang keempat baru tarku al-makruhat, meninggalkan perkara yang makruh. Yang kelima barulah dipanggil fi'lul mubahat, mana melakukan perkara yang harus-harus ya. Melakukan perkara yang harus-harus tapi ikut tata cara yang disusun dalam syarak ya. Mana kita tak buat benda-benda yang ni lah. Jadi dia hierarki, dia susun balik. Kerana katanya orang Islam, masalah dia ialah dia mendahulukan yang mandubat berbanding yang wajibat. Dia sentiasa mendahulukan perkara yang digalakkan berbanding perkara yang diwajibkan. Dan itu sebenarnya masalah ataupun perkara yang perlu diperbetulkan lah ya, insya-Allah taala. Dan satu lagi dia sebut tentang orang ni buat ibadah semangat. Al-hamasat. Al-ibadatu ala asasil hamasat. Buat ibadah kerana semangat. Hamasat ni makna enthusiasm. Apa dia panggil tu? Buat benda kerana semangat lah ya. Itu pun mana dalam setengah keadaan bagus, tapi dalam setengah keadaan yang lain tak berapa bagus lah ya. Jadi kita kadang-kadang hangat-hangat ayam itulah. Jadi setakat itulah insya-Allah taala untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ada sedikit manfaatnya. Aku luka lazab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh lah ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.